Okey, bertemu lagi kita dalam meja bulat. Saudara Nazri, bagaimana universiti itu pusat penyuburan idea dan sebagainya, dan itulah acuan untuk membentuk suatu politik yang lebih cantik lagi di masa akan datang. Tapi adakah ekosistem yang ada pada hari ini membenarkan perkara itu berlaku? Saya kira universiti mempunyai ruang yang luas. Universiti adalah pentas latihan yang cukup baik. Ini prinsipnya. Dan kalau dilihat falsafah penubuhan universiti itu sendiri, universiti telah menggariskan bahawa dalam penubuhannya universiti adalah menara gading. Universiti adalah gedung ilmu. Universiti adalah institusi sosial. Universiti adalah institusi sejagat. Dan universiti adalah pusat kecemerlangan masyarakat luar. Jadi kerangkuman kelima-lima falsafah ini menunjukkan bahawa peluang itu ada di universiti. Sebab itu saya selalu berkata bahawa semasa menjadi pelajar, semasa menjadi mahasiswa, kita sebenarnya mencari segala jenis ilmu yang ada dalam universiti itu. Sebab itu kalau orang berkata bahawa mahasiswa berpolitik ini tak belajar, dia datang universiti belajar, saya tak setuju. Sebab politik itu sebahagian daripada pembelajaran yang ada dalam universiti. Yang ini harus disambar. Peluang ini harus disambar oleh kesemua mahasiswa seharusnya yang ada dalam universiti. Saya kira kalau kita mau melihat, selain daripada peruntukan untuk menubuhkan majlis perwakilan pelajar, universiti sebenarnya banyak platform lain. Saudara ada debat, saudara ada kolej-kolej kediaman, sudut pidato yang boleh menampilkan kredibiliti kepimpinan saudara. Dan saudara seharusnya menggunakan perkara ini. Cuma kalau kita melihat dari segi yang berlaku di universiti sekarang, mungkin sesetengahnya berpandangan bahawa ada campur tangan luar. Sebab itu wujudnya tangan-tangan hype kalau zaman tangan hitam. Bersyukur kerana saya hidup pada zaman pelajar saya adalah pemimpin mahasiswa. Saya pernah menjadi presiden majlis perwakilan pelajar dan bertanding dalam pilihan raya kampus. Dan saya pernah menjadi pegawai harian pelajar yang menguruskan pilihan raya. Jadi kedua-dua platform ini telah memberikan kepada saya satu ruang untuk saya menganalisis keduanya. Mungkin sedikit berbeza. Kalau saya katakan ketika saya menjadi mahasiswa itu kami lebih bebas. Kerana kami boleh menubuhkan kumpulan memang sama macam parti politik. Warnanya pun ada biru dan hijau. Yang sekarang ini tak boleh. Itu pun dahulunya boleh. Tapi sekarang ini di setengah universiti telah membolehkan. UTM misalnya baru-baru ini membenarkan ada kumpulan bertanding. Dan saya kira dengan mewujudkan kumpulan ini sebenarnya banyak memberi ruang kepada mahasiswa selain daripada menang pilihan raya, bagaimana mereka menguruskan kumpulan. Ya. Sebab itu kita mahu perkara ini saya kira perlu jelas. Sebab ada dakwaan yang menyatakan sebenarnya universiti membuat kumpulan tertentu. Maka pelajar ini juga secara sembunyi-sembunyi membuat kumpulan. Jadi sebenarnya yang betulnya kedua-duanya ada. Kalau kedua-duanya ada, kenapa harus diharamkan? Benarkan dan biarlah mereka menggunakan media itu. Okey. Kawan kita saudari Laila Tun Khalila mungkin ada pandangannya sendiri. Silakan Laila. Okey, terima kasih ya Zul. Sebenarnya bila kita berbicara tentang politik mahasiswa, saya agak tertarik dengan senario mahasiswa masa kini. Adakah sebenarnya mereka benar-benar faham apa itu politik? Dan kalau kita lihat ya, politik mahasiswa, golongan mahasiswa yang ada ketika ini dengan begitu orang kata agresifnya membicarakan atau memperjuangkan sesuatu isu, mereka seolah-olah seakan menyambut provokasi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sejauh mana kematangan mahasiswa kita pada hari ini yang harus kita bentuk, dan mungkin para mahasiswa sendiri boleh memberi jawapan sejauh mana diskusi sesama mereka tentang isu-isu yang dibangkitkan itu supaya satu matlamat akhir dan kata putus akhir dapat dicapai. Okey, bagaimana Hilman? Saya fikir gini, saya setuju dengan kebanyakan pandangan. Cuma saya melihat begini, pada situasi dan keadaan sekarang, terlalu banyak kumpulan-kumpulan ataupun pihak-pihak yang sering kali memperlekehkan mahasiswa. Saya fikir itu tidak sepatutnya berlaku. Ramai pada hari ini, masih lagi ramai yang mahu bicara soal kenapa, adakah mahasiswa ini matang untuk politik? Tidak. Apakah mahasiswa ini bersedia atau tidak? Apakah mahasiswa ini faham atau tidak soal politik? Saya fikir ramai lagi. Jangan kata mahasiswa, kalau nak ikutkan faham makna tentang politik itu ramai lagi yang tidak faham. Ramai orang memikir tentang politik ialah politik maknanya lawan. Kalau saya aspirasi pro mahasiswa, itu lawan saya. Kalau saya pro mahasiswa, aspirasi itu lawan saya. Hanya itu. Mereka tidak fikir politik ialah soal interaksi. Politik ialah soal bargaining power. Politik ialah soal macam mana kita interaction antara satu sama lain. Dan saya fikir, saya setuju soal yang dinyatakan oleh Cik Nazri tadi. Soal universiti ini adalah satu platform yang disediakan bukan hanya untuk menuntut ilmu. Saya kira
mahasiswa dalam usia yang muda, di universiti adalah tempat yang terbaik saya fikir untuk kita menimba sebanyak-banyaknya pengalaman. Saya fikir itu dicatatkan oleh kebanyakan tokoh. Malah akademia menyatakan bahawa di universiti adalah tempat terbaik untuk kita menimba sebanyak mungkin pengalaman. Dan apa yang terjadi kepada kita selepas daripada alam universiti adalah hasil daripada apa yang kita dapat daripada dalam universiti sendiri. Networking yang kita dapat, pembelajaran yang kita dapat, dan pembelajaran itu bukan hanya di bilik kuliah. Dalam satu segi yang lain, mungkin mereka di luar kelompok universiti mengharapkan sesuatu yang lebih segar, sesuatu yang lebih baru. Politik mahasiswa ini tampil dengan idea-idea yang lebih besar lagi, dan mungkin dapat memberi jawapan kepada mungkin mereka ada segelintir kita yang mungkin sudah jemu dengan apa yang berlaku dalam dunia politik di luar hari ini, dan mengharapkan sesuatu yang lebih segar dari pelajar-pelajar universiti. Dan ada juga segelintir daripada kita memandang bahawa mahasiswa hari ini sikit sebanyak ada juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu sebenarnya Khadilah katakan tadi, kita tidak dapat nafikan ada wujud itu. Tapi bagaimana kita nak mencetuskan kelompok yang mengatakan bahawa kami mahasiswa pada hari ini, kami idea baru kita hari ini, dan ini kami nak tunjuk kepada mereka di luar. Bagaimana? Saya kira soal pemahaman politik ni saya harus kembalikan kepada pendidikan politik itu sendiri. Di mana untuk pemahaman, saya kira MPP sekalipun harus diberi pemahaman tentang politik, pelajaran tentang politik. Saya mengambil contoh politician di Indonesia sebagai contoh ya. Selepas mereka mendapat kerusi di Dewan Rakyat sebagai contoh, mereka diberi pendidikan politik untuk mentadbir, untuk mengelola masyarakat. So saya kira mahasiswa harus diberi pendidikan dalam bidang politik itu sendiri. Dan saya kira isu sekarang, mahasiswa harus membuka, jangan terlalu mengecilkan isu-isu yang dimainkan hanya di dalam kampus. Kita harus cuba untuk memainkan isu-isu yang lebih universal, yang melibatkan masyarakat luar. Dan itu bersesuaian dengan kedudukan mahasiswa sendiri sebagai penghubung kepada masyarakat luar. Dan isu itu mesti rasional dan juga realistik. Bagaimana? Betul. Saya nak tambah sikit berkenaan dengan pendidikan politik. Kalau kita lihat mahasiswa di luar negara seperti Indonesia, di negara-negara yang membangun di Eropah dan sebagainya, mereka dalam perjuangan mereka ada diselitkan dalam 2-3 perkara dalam manifesto mereka untuk memberi kesedaran politik kepada mahasiswa ataupun rakyat negara tersebut. Berbanding dengan negara kita, saya lihat manifesto pro aspirasi ataupun pro mahasiswa pada tahun ini berkisarkan kepada isu kampus, berkisarkan kepada isu kebajikan mahasiswa, berkisarkan benda-benda yang hanya boleh saya katakan syok sendiri saja. Jadi perkara ini berbeza dengan mahasiswa di Indonesia misalnya. Contoh manifesto pada tahun 2010 baru-baru ini, manifesto yang kedua memberi pendidikan politik kepada rakyat Indonesia itu sendiri. Maknanya jelas menunjukkan bahawa skop yang dibawa oleh mahasiswa di luar sana berbeza dengan skop yang lebih kecil yang kita bawa. Saya fikir saya ada satu pandangan. Dalam soal pendidikan politik ini bukan hanya pendidikan melalui bilik kuliah ataupun pendidikan. Saya fikir pendidikan politik ini adalah dengan cara memberi peluang kepada mereka untuk menimba sebanyak mana dan mengiktiraf peranan mahasiswa dan anak muda dalam negara. Sebagai contoh, kalau semua sebut Indonesia, saya setuju. Sebab cuba kita lihat simbol Sumpah Pemuda di Indonesia itu sendiri, itu cukup bagi saya memberi ruang yang jelas peranan mahasiswa dan anak muda itu diletakkan jauh tinggi di atas benda kita. Okey, rakan kita di Arena Rakyat mungkin ada pandangannya sendiri, silakan. Assalamualaikum, nama saya Syah Amirul daripada Universiti Teknologi Mara. Okey, saya berminat dengan isu yang dibangkitkan iaitu kematangan pelajar mahasiswa oleh Encik Maliki. Okey, adakah kematangan seorang mahasiswa itu terlihat apabila kita lihat pada hari ini banyak isu apabila pilihan raya, penculikan, isu-isu seperti pecah kaca, pecah gelas semua tu. Bagi saya itu tidak menampakkan kematangan langsung. Itu saja. Okey, itu dia kata seorang mahasiswa dan dia menilainya sendiri. Maliki. Baik, bila cakap pasal kematangan mahasiswa, nampaknya kawan-kawan semua dah fokus kepada isu pilihan raya dan juga pemilihan dalam kampus. Sedangkan dalam fikiran saya ada perkara yang lebih luas, lebih besar dari itu. Kerana kematangan itu bukan soal kepimpinan semata-mata, tapi soal cara dia berfikir, cara dia membina hubungan dan sebagainya. Dan akhirnya bagaimanakah mahasiswa ini menjadi produk yang dikeluarkan oleh universiti untuk terjun kembali kepada masyarakat dan memberi sumbangan. Setakat dapat ijazah, tak beri sumbangan, dia belum jadi satu rakyat yang baik. Jadi pada saya, sebelum saya jawab soalan kawan kita tadi,
universiti adalah satu ruang simulasi bagi sebuah dunia yang sebenar, tetapi telah dikecilkan skalanya. Maknanya kita tak mampu pergi semua tempat untuk melihat apa yang berlaku tentang isu-isu rakyat atau isu manusia, tetapi dengan kemampuan dan peluang kita masuk dalam sebuah tempat yang dinamakan universiti, maka kita mendapat peluang untuk menilai, menyelidik dan memperkatakan tentang manusia itu sendiri. Dan tugas kita keluar dari dunia yang disimulasikan ni kepada dunia sebenar, ikut ruang, minat dan kemampuan kita. Kita tak mampu untuk memegang semua perkara. Ini adalah hakikat yang harus kita fahami. Akhirnya itulah datangnya idealisme dan juga realisme dalam kehidupan kita. Maka kerana mereka melihat keperluan masyarakat, barulah mereka rasa mereka perlu bergerak, berjuang, outreach. Itu yang sepatutnya. Jadi tak akan timbul sebagaimana saudara Syafiq kata tadi. Mereka hanya bercakap soal bas, soal harga makanan dan sebagainya. Tetapi asasnya perlu bermula di situ. Kalau soal nasi dalam pinggan pun dia tak ambil tahu, macam mana nak cerita orang lain punya masalah? Isu tol, isu gaji dan sebagainya. Jadi tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang dangkal. Cuma kita kena gabung jalinkan supaya kelihatan kita ini tahu kat mana tempat yang sesuai untuk bercakap, untuk memperjuangkan. Kalau isu pinggan dan nasi dalam kampus tak perlu sampai peringkat Perdana Menteri, contohnya begitu. Jadi perlu ini diselesaikan peringkat ni. Peringkat itu. Kalau peringkat kampus, pengetua kolej tak payah sampai VC. Ini contohnya. Ini menunjukkan matang tak matangnya rakyat dinamakan mahasiswa dalam dunia itu. Ini petunjuknya. Dan masalahnya di Malaysia ini khususnya ada satu suasana, saya tak tahu sama ada kita sengaja cipta ataupun ia tercipta dengan tidak sengaja. Seolah-olah diwujudkan kalau anak muda ini masuk saja universiti, dia seolah-olah mencipta satu dunia sendiri. Sama ada media mainkan peranan atau dirinya sendiri rasa dia dah berbeza dengan orang lain. Akhirnya ada dua kelompok anak muda, iaitu kelompok yang tidak masuk universiti dengan yang dalam universiti. Yang tidak masuk universiti, tak pernah timbul isu mereka masuk politik, tak pernah timbul dia jadi ketua pemuda, tak pernah timbul dia panjat tiang untuk pasang poster. Tapi kerana orang ini mencari ilmu lebih, masuk ke dalam universiti, maka macam-macam label diberikan. Kalau dia bercakap sedikit soal parti, maka dikatakan ini mahasiswa dah masuk parti. Kalau dia bercakap soal isu polisi kerajaan, dia kata kalau menyokong, dikatakan penyokong kuat. Kalau tak menyokong, maka dikatakan pembangkang. Ini satu ketidakadilan sebenarnya. Maknanya dia bersalah kerana namanya mahasiswa. Namanya mahasiswa. Kalau dia bukan mahasiswa, dia boleh. Tak ada masalah. Okey, itu kita akan bincangkan lagi selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Mungkin selepas ini kita akan ke arena media dan mungkin juga kita akan menceritakan partisipasi mahasiswa secara lebih besar lagi. Itu kita bincangkan selepas ini. Okey.